صلاة وسلاما على رسول الكريم والنبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sebelum berlakunya kiamat akan berlaku beberapa perkara. Ulama membahagikan tanda-tanda kiamat itu kepada dua bahagian. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda yang hampir dengan waktu berlakunya kiamat. Di antara tanda-tanda kecil, tanda-tanda yang awal yang menandakan dunia ini sudah berada di penuh hujung, antaranya zahirnya fitnah, yakni perkara yang menjadi ujian, yang menjadi cobaan dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, perkara yang menjadi cabaran untuk kita hidup sebagai seorang yang berpegang dengan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, badiru bil a'mali qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardin minad dunya qalil. Nabi kata, wahai umat Islam, bersegeralah kamu dalam melakukan amal kebajikan sebelum datangnya fitnah, datangnya kekacauan. Fitnah itu seumpama malam yang gelap. Bila gelap, payah kita nak beza antara satu benda dengan satu benda yang lain. Payah nak melihat sesuatu. Dahsyatnya fitnah di hujung zaman, di akhir zaman, sehingga ada manusia yang sikapnya berubah-ubah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada manusia di waktu paginya beriman, tiba-tiba di waktu petang dia menjadi kafir. Ada manusia di waktu petang dia beriman, tiba-tiba di waktu pagi dia menjadi kafir. Dia menjual agama dengan mata benda dunia. Nabi kata akan tiba waktu sedemikian, akan tiba keadaan sedemikian. Apabila berlakunya perkara ini, itu menandakan dunia sudah hampir dengan kiamat. Sehingga manusia boleh mempermain-mainkan agama. Sekali dia berpegang dengan agama, sekali dia meninggalkan agama. Seolah-olah agama menjadi bahan permainan. Yang kedua, Nabi sebut antara tanda kecil kiamat, tersebarnya kemungkaran dan banyaknya maksiat. Orang Islam tidak malu melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna min asratis sa'ah an yarfa'al ilma wa yadhharul jahla wa yafsu zina wa tasrabul khamar wa yakthurun nisa wa yaqillur rijal hatta yakuna li 50 mar'ah qayyimun wahid. Nabi kata
Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah diangkatkan ilmu agama, diangkatkan oleh Allah. Allah Ta'ala angkat ilmu, hilangkan ilmu dengan cara matinya orang alim, matinya cerdik pandai Islam. Tidak ada penggantinya. Seorang ulama, seorang orang alim mati. Hari ini di mana ada orang kita nak cari orang setarah dengan Imam Syafi'i? Mana ada orang setarah Imam Ghazali? Kalau ada kita pun tak tahu. Sukar nak cari orang yang hebat, yang benar-benar mengerti. Dan majlis ilmu tak diminati oleh orang. Orang tak minat dengan ilmu agama. Kemudian Nabi kata wa yazharah jahla, kejahilan. Dia merata ceruk. Umat Islam menunjukkan sikapnya yang jahil, bertindak dengan kejahilan, jahil dalam agama, sehingga perkara yang menjadi fardu ain tak diambil tahu. Ini dahsyatnya ketika hampir kiamat. Sehingga Nabi sebut akan tiba satu zaman Islam hanya tinggal pada nama. Nak sembahyang tak pandai, nak baca Quran tak pandai. Kalau tanya dia, dia kata dia Islam, tok nenek dia Islam. Tapi siapa satu pekat, tidak ada lagi orang yang sanggup beramal dengan agama di muka bumi ini. Sebab tu masa berlaku kiamat, tak ada orang Islam. Islam dimatikan, orang baik dimatikan. Masa berlaku kiamat tu tinggal orang jahat berlaku, hak kafir berlaku. Yang baik dimatikan oleh Allah. Wa yafsu zina, banyaknya zina. Kalau kita perhati dalam khutbah Jumaat tahun lepas, ada disebut berapa angka anak luar nikah dalam negara kita. Banyak. Menandakan banyaknya berlaku zina dalam masyarakat kita. Wa tasrabul khamar, banyaknya arak, termasuklah dadah. Sebab tu angka penagih dadah makin meningkat. Pusat-pusat pemulihan dadah ni makin banyak, makin ramai yang terlibat dengan perkara yang memabukkan ini. Wa yaksurun nisa, ramainya perempuan. Nabi sebut di antara tanda kiamat, perempuan makin ramai. Wa yakillu rijal, dan lelaki makin kurang. Masa berlaku kiamat, nisbah masa berlaku kiamat, 50 orang perempuan, seorang lelaki. Masa berlakunya kiamat, hatta yakuna li 50 mar'ah, 50 orang perempuan, seorang lelaki. Tidak antara tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Nabi sebut antara tanda-tanda kecil kiamat, munculnya penyeru-penyeru Jahanam. Ramainya orang yang mengajak kepada kesesatan, yang menyeleweng dari ajaran yang sebenar. Kalau kita dengar sehari dua ni ya, heboh dengan isu Syiah. Macam-macam ajaran yang mendakwa dirinya Islam, tetapi menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar. Dia mengaku dia Islam, tapi Islam yang tak sama dengan apa yang disebut dalam Quran. Apa yang diajar tak sama dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah Nabi sebut, Nabi kata man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nabi kata siapa yang hidup lepas pada aku mati, dia akan melihat
perpecahan yang sangat dahsyat. Zaman Nabi tu, masa Nabi hidup, ajaran Islam satu. Lepas Nabi mati, macam-macam puak lahir. Semua mengaku Islam. Lahir Syiah, lahir Khawarij, lahir Mu'tazilah, lahir Jabariyah, Qadariyah, semua mengaku Islam. Tetapi Islam dengan cara dia, Islam dengan mengikut hawa nafsu dia, dengan masing-masing ada kepentingan, tidak sama dengan apa yang diamal oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nabi kata di akhir zaman akan lahir orang-orang yang mengaku Islam, tetapi amalan Islamnya, pegangan Islamnya tak sama dengan apa yang diamalkan oleh Nabi dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seterusnya Nabi sebut antara tanda kecil kiamat, kurangnya kebajikan. Kebajikan makin kurang. Orang tak minat nak melakukan kebajikan. Kalau zaman dulu adanya semangat gotong royong buat kebajikan. Kemudian Nabi sebut kali ini akan menjadi berkurangan. Masyarakat hilang peka kepada nasib umat Islam. Kurangnya hujan rahmat. Dia hujan ada dua, satu hujan yang mendatangkan rahmat, satu hujan yang menjadi bala, yang menjahanamkan manusia. Kemudian Nabi sebut banyaknya berlaku gempa bumi, banjir di luar musim. Ini antara tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian kita tengok berlakunya kemarau yang panjang di beberapa buah negara. Ada yang penduduknya mati kerana kekeringan air. Binatang ternakan mati kerana tidak ada air, tak turunnya hujan. Ada tempat-tempat yang tertentu yang tak pernah berlaku banjir besar, yang menenggelamkan rumah, mengorbankan nyawa. Segalanya berlaku kerana punca manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablu kana aktharuhum musyrikin fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah la maradda lahu min Allah yawma idhin yasadda'un man kafara fa'alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihat min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Artinya Tuhan kata telah zahirlah, telah nampak kerosakan di darat dan di laut, disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan manusia, dengan sebab kejahatan manusia. Manusia melakukan kerosakan di darat dan di laut, maka Allah Ta'ala timpakan dengan berbagai-bagai akibat terhadap perbuatan mereka, dengan harapan supaya manusia yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini kembali insaf, kembali ke pangkal jalan,
bertaubat, menjadi manusia yang beriman. Wahai Muhammad, sila beritahu kepada manusia, kul siru fil ard, wahai manusia, berjalanlah di atas muka bumi, fanzur kaifa kana akibatul ladzina min qabl, tengok kesan sejarah apa yang telah berlaku kepada orang zaman dahulu kala. Kalau masyarakat Mesir dia bangga dengan Firaun, bagaimana kesudahan Firaun? Kaum Ad, kaum Samud, ni kaum-kaum yang degil, yang menentang nabi-nabi mereka, bagaimana kesudahannya? Tengoklah kesan bagaimana Allah membinasakan mereka. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut, wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim. Dan kami curahkan hujan yang lebat ke atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka kerana dosa mereka sendiri. Oleh kerana manusia melampau, meninggalkan ajaran Islam, mempermain-mainkan agama, maka Allah Ta'ala turunkan tentera dia. Tentera Tuhan banyak. Antaranya hujan, ribut, dan macam-macam. Kalau kita baca sejarah bagaimana saat kelahiran Nabi Muhammad, orang nak runtuhkan Kaabah, Abraha mari dengan tentera dia, bawa gajah, nak meruntuhkan Kaabah. Orang Mekah tak sanggup lawan, tak sanggup nak mempertahankan, tak sanggup nak mempertahankan Kaabah. Allah Ta'ala hantar burung yang menjadi tentera dia, tayran ababil, burung yang kecil, tarmihim bihijarati, burung ni melontarkan batu-batu yang kecil, binasa gajah, selamat Kaabah. Zaman Firaun, bila Firaun lagi, Firaun angkuh, Firaun kata, wahai Musa, akulah Tuhan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan paling tinggi. Bila dia mengaku, dia kata dia Tuhan, air sungai mengalir kerana dia, tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh di Mesir kerana dia, Allah Ta'ala hantar belalang, penuh Mesir belalang, makan tumbuh-tumbuhan, menyebabkan hasil tanaman tak menjadi. Belalang jadi tentera Tuhan. Kemudian Tuhan hantar katok, nak tidur tak boleh, pejam mata katok lepak atas muka, buka periuk nasi katok dalam periuk, susah. Mengadu kepada Nabi Musa. Ini tentera Tuhan. Nabi Ibrahim depan dengan Namrud. Namrud mengaku dia Tuhan. Namrud bakar Nabi Ibrahim. Tak ada siapa yang berani menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah berkata, wahai api, hendaklah jadi sejuk. Ya nar kun baridan, wahai api jadilah sejuk. Api jadi sejuk. Dan Namrud jatuh hanya dengan seekor nyamuk. Nyamuk berjaya membunuh Namrud. Nyamuk masuk dalam lubang hidung dia, nak bersin tak boleh, bersin pun tak keluar juga. Akhirnya dia atuk kepala mati gitu. Ini tentera-tentera Tuhan. Jadi begitu Tuhan sebut, di akhir zaman ramainya manusia yang degil, tak nak kembali kepada ajaran Tuhan. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, kami hantar ke atas mereka hujan-hujan yang lebat. Kami keluarkan air dari bumi, fa'ahlaknahum bizunubihim, kami binasakan. Kadang-kadang orang buat rumah teguh, ikut kajian dia, rumah ni takkan runtuh, tiba-tiba runtuh, berlaku tanah runtuh.
Ini hambaran Tuhan. Kalau kita tengok di negeri Jepun 2 tahun lepas, dia buat benteng untuk halang air ombak. Siapa masa berlaku ombak, berlaku tsunami, dengan kapal-kapal naik atas bangunan. Ini hambaran Tuhan. Kemudian di antara tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat, kaum wanita bersikap bebas, mendedahkan aurat, sehingga wanita-wanita Islam tidak ada lagi nilai-nilai akhlak sebagai seorang wanita Islam. Berkelakuan bukan dengan kelakuan sebagai seorang orang yang beriman. Gaya berpakaian, sikap dia dan macam-macam, seolah-olah dia tidak ada ikatan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sinfani min ahlin nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilat mumayyilat ru'usuhunna ka'asnamatil bukht ma'ilat la yadkhulannal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin. Nabi kata ada 2 jenis ahli neraka. Dak dengan aku. Mana zaman Nabi tak jumpa. Lam arahuma, Nabi kata aku tak jumpa, tak tengok ni. Tapi ni 2 jenis ahli neraka. Iaitu satu kaum yang sentiasa melakukan penindasan, buat zalim kau orang, buat jahat kau orang, menindas orang. Dia guna kedudukan dia orang gagah, dia ada duit, menindas orang. Yang kedua ialah perempuan yang mengaku beriman, berpakaian tapi telanjang. Nak kata pakar tak tutup habis. Mendedahkan aurat, mendedahkan bentuk tubuh dia, memakai pakaian yang boleh menggoda, menarik syahwat lelaki. Kepalanya, yakni rambut dia buat berbagai-bagai bentuk, macam-macam pasal. Mengikut perkembangan zaman, dia tiru orang-orang yang bukan Islam, macam-macam pasal. Sehingga kalau mu tengok bonggolan rambut dia macam goh tu, Nabi kata ru'usuhunna ka'asnamatil bukht, macam bonggolan unta. Menggoda lelaki yang memandangnya. Pakaiannya terlalu nipis, terlalu ketat, pakaiannya singkat, menampakkan warna kulit. Nabi kata zaman aku tak ada gini. Ni Nabi sebut kepada sahabat dia. Tapi Nabi kata akan zahir. Di saat dunia ni sudah pun tua, akan lahir dari kalangan anak-anak orang Islam yang berpakaian seperti ini. Kemudian di antara tanda kiamat lagi, Nabi kata lahirnya orang yang mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la taqumus sa'ah hatta yalhaqul qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal qabailu min ummatil awsan wa innahu sayakunu fi ummati dajjaluna kadzabun qaribun min 30 kulluhum
yaz'amu annahu Rasulullah wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga ada beberapa kabilah di kalangan umat aku ni bergabung dengan orang kafir. Dia sanggup buat apa saja demi untuk mencapai cita-cita dia. Dan beberapa kabilah di kalangan umat aku yang dulunya Islam, keturunan dia, mak ayah dia, tok nenek dia Islam, tiba-tiba dia menyembah berhala. Dan akan ada di kalangan umat aku penipu-penipu, pembohong-pembohong yang mengaku dirinya Nabi. Dalam masyarakat kita, di negara kita ni, ada orang mengaku jadi Nabi. Ada juga Nabi Melayu. Ada kan, 3 tahun lepas Nabi kata akan ada orang yang mengaku jadi Nabi. Dan mana-mana orang mengaku jadi Nabi selepas Nabi Muhammad, hukumnya kafir, batal Islam dia. Kerana tidak ada Nabi lepas Nabi Muhammad. Nabi kata wa ana khatamun nabiyyin, akulah penutup Nabi-Nabi. Tidak ada lagi Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi lepas pada aku. Jadi Nabi kata akan ada orang yang mengaku jadi Nabi. Kalau zaman sekarang dah hebat, mengaku jadi Nabi. Zaman Nabi hidup dulu, zaman Nabi hidup, ada seorang nama dia Musailamah. Musailamah ni dia mengaku jadi Nabi. Bila dia tengok Nabi Muhammad ni asal anak yatim, Muhammad bin Abdullah anak yatim, tiba-tiba mempunyai pengikut yang ramai, pengikut yang setia. Dia kata alangkah baiknya kalau aku juga mengaku jadi Nabi. Aku akan ada pengikut, orang akan sanjung aku. Kemudian orang kata Muhammad dia terima wahyu daripada Tuhan dia. Dia pun mikir, dia kata aku pun ada. Maka dia lantik seorang orang yang selalu dekat Nabi. Tanya, Nabi baca ayat apa sekarang? Orang tu akan beritahu dia pula, sekarang Muhammad ada surah Baqarah. Dia pun reka surah Baqarah. Muhammad ada Fatihah, dia pun reka surah Fatihah. Sehingga cukup 30 juzuk Quran. Reka berlaku. Orang kata Muhammad ada mukjizat, ada benda pelik. Dia kata aku dia kau. Ada benda pelik. Itu zaman tu hebat. Tapi kafir. Jadi ngaku Nabi. Dia pernah tulis surat pada Nabi. Hadza min Muhammad min Musailamati Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah li nisfil ard wa laka nisful akhar. Dia kata ini dia surat dari Muhammad, dari Musailamah Rasulullah, ditujukan kepada Muhammad Rasulullah. Mari kita bagi bumi ini separuh, bagi dua. Separuh mu dakwah lah orang supaya orang ikutmu, separuh lagi biar aku dakwah, biar orang ikut aku. Lalu Nabi balas surat tu. Nabi suruh penulis dia tulis min Muhammadin Rasulillah. Ini dia surat dari Muhammad Rasulullah ila Musailamatil kadzdzab, kepada Musailamah penipu. Yarisullahul arda liman yasha, Allah akan mewariskan bumi ini kepada sesiapa yang dikehendaki di kalangan umat, di kalangan hamba. Bila Musailamah baca surat, dia kata sombong Muhammad, ini nak dia seorang je Nabi. Kemudian dia mengaku, dia ni Musailamah ni orang jahat, bukan orang baik. Orang jahat, ropok, guna bunuh orang, rogo orang. Bila dia mengaku jadi Nabi, dalam masa 3 tahun, dalam masa 3 tahun 70,000 mengikut dia. Bukan 70 orang, 70,000. Hak ikut dia, hak segede, hak kaya. Nabi Muhammad terkenal dengan akhlak baik, budi pekerti baik. Dalam masa 10 tahun Nabi duduk Mekah, tak siapa 100 orang. Pribadi baik. Kemudian Tuhan bekal pula dengan otak yang cerdik, dengan adanya mukjizat.
Tak siapa 100 kan. Anak beranak dia tak ikut. Tu. Nabi Muhammad, Musailamah 70,000 dalam masa 3 tahun. Jadi itu hak zaman Nabi. Kemudian akan lahir lagi seterusnya sehingga menjelang dunia ni kiamat. Kemudian Nabi kata antara tanda kiamat hilangnya nilai kebenaran. Sehingga masyarakat jadi keliru. Mana hak betul, mana hak salah. Orang yang baik dituduh jahat. Orang yang jahat disanjung. Dengan kejahatan dia orang takut, pada kejahatan dia orang sanjung dia. Sehingga hilang nilai-nilai kebaikan. Sukanya nak beza ada antara kebaikan dan keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut qabla as-sa'ah sunun khadda'ah yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadhib yakhunu fiha al-amin wa yu'taminu fiha al-kha'in yantiku fiha ruwaibidah qila wa ma ruwaibidah qala safih yatakallam fil amri amin. Nabi kata sebelum berlakunya kiamat adanya tahun-tahun penipu, di mana akan dibohongi orang-orang yang benar, orang soleh, orang baik, orang tuduh dia dengan berbagai-bagai tuduhan, dengan macam-macam tuduhan. Kadang-kadang kebenaran tu lepas dia mati baru orang tahu dia tu baik, baru orang sanjung. Antaranya pemimpin-pemimpin mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i dan lain-lain ulama besar. Ini orang-orang yang zaman dia hidup di fitnah, dituduh dengan macam-macam tuduhan. Imam Hanafi mati dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal dipukul, dirotak, sehingga dianggap penjenayah besar zaman itu. Lepas dia mati baru sanjung. Itu zaman tu. Dan akan masa saat berlakunya kiamat lagi dahsyat. Sehingga orang yang baik tidak boleh nak bercakap. Cakapnya dianggap dusta, cakapnya dianggap palsu, dan dipercayai orang-orang yang memang terkenal dengan penipu. Cakap dia disanjung, cakapnya didengar, diberi peluang untuk bercakap. Kemudian Nabi sebut ini dari golongan ruwaibidah. Orang tanya, qila wa ma ruwaibidah, apa yang dimaksudkan dengan ruwaibidah itu? Nabi berkata, ruwaibidah itu ialah orang yang bodoh, yang jahil, yang tak mengerti dosa dan pahala, tapi dialah yang menjadi kebanggaan orang-orang yang mendakwa dirinya Islam. Ni saat berlaku, masa nak berlakunya kiamat. Maaf, dunia menjadi celaru. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara tanda kiamat berlakunya peperangan, pembunuhan. Hari ini kita tengok banyaknya pembunuhan. Banyaknya orang mati jumpa mayat. Nabi kata, kalau mau pegang, mau tangkap orang yang membunuh, tanya dia sebab apa membunuh. Dia sendiri pun tak boleh nak beri alasan. Akan tiba zaman seperti itu, nyawa manusia seolah-olah tidak ada harga. Ini saat hampirnya kiamat.
Kemudian berlakunya peperangan di antara Yahudi dengan Islam. Perkara ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun hatta yaktabi'al yahudul wara al-hajari was-shajar fayakulul hajar was-shajar ya muslim ya abdallah hadza yahudiyyun khalfi fata'ala faqtuluh illa sajaratun gharqat fa innaha sajaratun al-yahud. Nabi kata tak akan berlaku kiamat sehinggalah umat Islam berperang dengan orang Yahudi. Dan Yahudi di seluruh dunia dia akan balik berkampung di Palestin. Dan hari ini kita tengok negara Israel membesarkan wilayah dia, makin besar. Negara Palestin jadi makin sempit, dia makin ambil tanah. Dan Nabi sebut, ini sebab betul yang Nabi sebut, Yahudi akan mati di situ. Ada zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa akan memimpin umat Islam memerangi Yahudi. Masa itu orang Yahudi ni tak ada tempat nak lari, tak ada sempat dia nak sembunyi. Nak sembunyi belakang batang kayu, batang pokok. Pokok akan bercakap. Pokok akan kata, wahai orang Islam, sila datang. Orang Yahudi ada belakang aku, sila datang, faqtuluhu, dan bunuhlah orang ini. Kalau orang Yahudi itu lari menyembunyikan belakang tembok, belakang dinding, dinding itu akan bercakap. Batu-batu akan bercakap. Ya muslim, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi belakang aku, mari bunuh dia. Kecuali sejenis pokok kayu, pokok rarqat. Pokok ini pokok yang dipuja oleh orang Yahudi sejak bertahun-tahun, sejak beribu tahun zaman dulu. Maka pokok ini dia tak bercakap. Sebab tu kalau kita tengok dalam internet, orang Yahudi di Israel, depan rumah dia, belakang rumah dia tanam pokok ni. Memang betul hak Nabi sebut, dia tanam dengan di pokok yang dipuja, dan dengan harapan dia akan selamat daripada pembunuhan beramai-ramai menjelang kiamat. Seterusnya Nabi sebut lain daripada ini, banyak lagi tanda-tanda lain yang disebut oleh Nabi. Antaranya ialah antalida ammatu rabbataha wa antara hufata urata ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Nabi kata antara tanda kiamat ialah seorang ibu melahirkan tuang. Seorang ibu melahirkan tuang. Maknanya banyak zina. Bila banyak zina, orang perempuan mengandung. Bila mengandung, dia buang anak. Dia buang di tepi masjid, tepi lokang, sembah, tepi tong sapoh. Kemudian anak bernasib baik temu dengan orang ambil. Orang bela, beri pelajaran. Budak ni berjaya dalam hidup. Budak tak kenal mak dia. Mak tak tahu dah anak duduk mana. Mak yang tua ni cari kerja bila dia tua. Dia pun kerjalah. Dia tak tahu majikan dia tu adalah anak dia. Anak pun tak tahu pekerja dia tu adalah ibu dia. Ni Nabi kata akan tiba zaman seperti itu. Wallahu a'lam, zaman kita ada dak akhirat ni. Kemudian Nabi kata wa antara hufah, mu tengok orang yang dulunya berkaki ayam. Kalau kita kampung kita ni orang asli, duduk sepik lutung ke dalam hutang, tiba-tiba jadi orang kaya, berpelajaran tinggi, memiliki bangunan tinggi, memiliki kenderaan mewah. Memang ada dah. Tanya orang belah Sarawak, Sabah ada orang asli yang dulu duduk dalam pendalaman hutang. Saya pernah pergi ceramah dekat Meriah Helm, jumpa orang asli. Memang betul ada orang-orang yang berjaya. Berjaya bukan jawatan besar, harta ada. Itu Nabi sebut. Antara tanda-tanda kiamat. Dan banyak lagi tanda-tanda yang lain
Ada mudah-mudahan ianya menjadi peringatan kepada kita semua untuk meneruskan hidup sebagai seorang hamba Allah yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Wallahu a'lam.